mempunyai tanda-tanda yang mereka ini diganggu. Dan makhluk halus itu juga akan berada di tempat-tempat seperti mana tasik, seperti mana laut dan sebagainya. Jadi mandi bunga itu dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan ulama mengharuskan. Batu orang yang kena santau angin, biasanya dia akan berpusat di otak. Kadang bersyarat mana ni apa? Jin yang nak bantu kita itu dia bagi syarat-syarat tertentu. Tengok jin, perkataan jin, nun, tersebut tak nampak. Pada hari ini kita akan cuba didedahkan dengan beberapa garis panduan yang dibenarkan oleh agama untuk kita mengesan makhluk halus. Biasanya orang yang ada gangguan dalam keadaan jaga ini, mereka itu sukar untuk tidur biasanya. Dan menjadi kebiasaan kepada manusia biasa, apabila dia tidur ini, biasanya dia boleh tidur. Tetapi apabila orang itu kena kepada gangguan makhluk halus, biasanya sukar untuk dia tidur. Jadi apabila seseorang itu tidak dapat tidur, maka di sini menunjukkan bukti bahawasanya orang itu sedang diganggu oleh makhluk halus. Dan rentetan daripada tidur itu juga kita boleh melihat berlakunya yang disebut dengan pening kepala. Sehingga pening kepala yang disebut dengan migrain itu sampai kepada tahap obatnya sudah tidak ada. Maka itu di antara tanda jaga yang dapat kita kesan bahawasanya ia adalah daripada gangguan daripada makhluk halus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aslih ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama kita menyatakan kesyukuran pada Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan rahsia rawatan melalui Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi tajuk yang akan kita bincangkan pada kali ini yang membincangkan berkenaan dengan rahsia Al-Quran tersebut. Jadi apabila saya menyebut berkenaan dengan rahsia Al-Quran, maka ada dua benda yang akan kita bincangkan di sini. Yang pertama, bacaan Al-Quran itu dapat merawat. Sama ada penyakit fizikal ataupun penyakit spiritual. Bacaan itu sendiri. Yang keduanya, apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, yang disarankan di dalam Al-Quran, yang akan kita terima pakai. Jadi maknanya bila saya sebut rahsia rawatan Quran ini, kita nak pakai dua benda. Satu benda bacaan dia, yang keduanya benda yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka rawatan kita ini seperti mana yang disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini salah satu pengarang kepada kitab Tib An-Nabawiyah, perubatan mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab tersebut disebut perubatan ini ada dua. Satu yang disebut dengan perubatan tabi'iyah. Tabi'iyah itu maknanya perubatan yang menggunakan bahan-bahan yang dibenarkan oleh agama. Yang keduanya perubatan yang disebut dengan perubatan ilahiyah. Ilahiyah itu maknanya perubatan-perubatan yang hanya menggunakan ayat Al-Quran dan juga menggunakan doa-doa tertentu. Dan yang ketiga kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, iaitu perubatan yang menggabungkan tabi'iyah dan juga al-ilahiyah, maknanya perubatan yang menggabungkan yang disebut dengan bahan dan juga yang disebut dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quranul Karim. Jadi rawatan Islam ini adalah merupakan, rawatan Al-Quran ini adalah merupakan rawatan yang mana berteraskan kepada Al-Quran itu sendiri, sama ada melalui bacaan ataupun melalui apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kita melihat yang pertamanya, perkataan-perkataan di dalam Al-Quran itu yang kita panggil dengan syifa. Syifa maknanya penyembuh. Apakah Al-Quran ini satu penyembuhan? Mana dia dalil dia? Kita cuba lihat di dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah menyatakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ.
Kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran. Ma huwa shifaun. Iaitu menjadi penawar. Menjadi syifa. Dan juga menjadi rahmat. Kepada siapa? Lil mu'minin. Maknanya kepada orang-orang yang beriman pada Allah. Jadi rawatan Al-Quran ini sebenarnya adalah rawatan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu orang yang beriman pada Allah memadai kepada mereka dengan zikir-zikir. Sama ada zikir itu ayat Al-Quran, sama ada zikir itu daripada hadis Nabi SAW, sudah memadai kepada mereka yang mempunyai keyakinan, pegantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah nyatakan, wa shifa'ul lima fis sudur. Allah memberi penyembuhan daripada barang yang ada dalam dada kamu. Ayat ni tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk surah Yunus ayat 57. Wa shifa'ul lima fis sudur. Allah kata, Allah boleh memberi penyembuh pada barang yang ada dalam dada kamu. Ulama kata barang yang ada dalam dada kamu antaranya jantung. Maka kita boleh merawat menggunakan Al-Quran apabila kita nak merawat penyakit-penyakit jantung. Dan ada yang mengatakan sudur itu adalah yang berkaitan dengan dada, maknanya jiwa. Orang yang mempunyai sifat keluh kesah, orang yang mempunyai sifat sedih, yang berkaitan dengan dada, yang berkaitan dengan hati ini, boleh disembuhkan oleh ayat Al-Quranul Karim. Kalau kita nak menyembuhkan penyakit-penyakit kegelisahan yang ada dalam hati, ulama kata, kita boleh baca ayat ini, selepas daripada sembahyang kita baca wa shifa'ul lima fis sudur. Ya Allah, kau sembuhkanlah barang yang ada dalam dada aku. Berapa kali nak baca? Kita bacalah 21 kali ke 7 kali ke, bergantung kepada masa yang kita ada. Kalau kita ada sakit jantung yang kronik sekalipun, kita boleh baca ayat ini wa shifa'ul lima fis sudur. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada barang yang ada dalam dada kita. Kalaulah pada hari ini orang mempertikaikan, kalaulah sekiranya doktor punya belajar berapa lama, takkan kita nak sembuh dengan baca ayat ni je. Kita kena ingat, jantung kita siapa yang buat? Quran itu siapa yang buat? Yang buat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah buat, takkan Allah tak boleh nak repair dengan kaedah-kaedah ayat Al-Quran. Sebab itulah kita meletakkan keyakinan 100%. Rawatan melalui Al-Quran ini dapat mengatasi semua penyakit, sama ada penyakit rohani ataupun penyakit jasmania. Spesialisnya penyakit-penyakit rohania. Jasmaninya itu biasanya orang masih berpandukan kepada perubatan-perubatan biasa. Kemudian ayat yang lain Allah menyatakan lagi wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Allah memberikan penyembuh dan juga Allah memberikan kelegaan kepada orang-orang yang beriman. Cuba kita lihat. Perkataan syifa itu dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kemudian seterusnya Allah sebut lagi dalam surah An-Nahli. Dalam surah An-Nahli ini saya cuba nak menghuraikan panjang lebar sedikit. Surah An-Nahli ini ayat yang ke-69 Allah sebut yakhruju min butuniha. Kami mengeluarkan daripada perutnya. Perutnya itu maknanya perut lebah. Syarabun, sejenis minuman. Mukhtalifun alwanuhu, dalam minuman tu dia ada banyak jenis warna. Untuk apa? Fihi shifa'ul linnas, menjadi penyembuh kepada manusia. Dalam ayat ini kita boleh mengambil pengajaran. Pertamanya kita melihat madu lebah menjadi obat. Kerana apa? Kerana madu lebah itu dia mengambil daripada pati bunga. Dia ambil daripada bunga sana, dia ambil daripada bunga sini. Sebab itulah di dalam rawatan kita, kita kadang-kadang menggunakan jenis-jenis bunga dalam bidang rawatan kita. Ada orang kata, kalau guna bunga, samalah dengan bomah. Tidak sama. Maknanya kita menggunakan bahan-bahan alam. Kerana apa? Kerana bunga itu pertama berbeza warna. Ini yang disebut mukhtalifun alwanuhu. Berbeza warna. Yang keduanya, bunga itu bersifat dengan wangi. Kita melihat Rasulullah SAW. Nabi ni, kalau dalam bab wangi ni, Rasulullah memang wangi. Sehingga disebut Nabi ni menggunakan berbagai jenis minyak wangi. Sama ada kasturi putih yang begitu wangi digunakan oleh Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana bila wangi itu dia memberi kesedapan pada jiwa kita. Cuba kita lihat pada hari ini. Bolehkah kita hidup dalam keadaan bau yang begitu busuk? Tak boleh. Bila kita hidup dalam keadaan wangi ni, aroma kepada wangi itu akan memberi kesan kepada jiwa kita. Sebab itu kajian hari ini dibuat.
sama ada di barat dan sebagainya, mereka boleh melihat jenis-jenis bau ini memberi kesan kepada satu benda kepada satu benda. Jadi balik pada persoalan tadi, maknanya kalau kita nak mandi bunga, apakah hukumnya boleh ataupun tidak? Ulama kata harus, boleh. Kerana yang kita mandi pada bunga tu sebab zaman-zaman tradisional dulu, zaman-zaman orang tua dulu, mereka tak ada lah jenis pati bunga. Kalau zaman sekarang ada pati bunga. Yang telah diada, yang dibuat secara Yang dibuat secara moden. Kalau zaman dulu tak ada. Jadi mandi bunga itu dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran tidak menjadi masalah. Boleh. Ulama mengharuskan. Ada tak dalil di dalam Al-Quran menganjurkan supaya kita ini mandi? Ada. Akan saya bincangkan sekejap lagi. Cuma yang saya nak sebut pada kali ini, bahwasanya ada perkataan syifa dalam ayat ini di mana kita merawat menggunakan madu. Jadi sebab apa kita guna madu? Sebab perintah daripada Allah, dan dalam madu itu terdapat berbagai jenis warna. Saya sebutkan lagi, apabila kita rawat menggunakan air zam-zam itu juga mempunyai hampir 12 jenis warna setelah dibuat kajian oleh saintis-saintis barat. Jadi maknanya dalam air zam-zam itu terdapat juga jenis warna, sebab itu air zam-zam itu menjadi obat. Seperti mana disebut oleh Nabi dalam hadisnya, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu kita minum menurut akan niatnya. Maknanya ada satu buku yang membincangkan berkenaan dengan khasiat dan rahsia air zam-zam. Kalau diizinkan Allah pada masa yang akan datang, saya akan membincangkan juga berkenaan dengan air zam-zam, khasiat air zam-zam boleh menyembuhkan berbagai jenis penyakit bersandar kepada hadis sahih daripada Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu mengikut niat yang dibaca. Okey, balik kepada apa yang saya nak sebut berkenaan dengan dalam surah An-Nahl ini, bagaimana kita melihat hebatnya rawatan melalui Al-Quran ini. Allah dah sebut di dalam Al-Quran. Pertama, kalau orang tanya pada kita, apa hujah kamu menggunakan air ini untuk rawatan? Kita boleh sebut. Allah sebut di dalam surah An-Nahl ayat 65. Wallahu anzala minas sama'i min ma'in. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan daripada langit air hujan. Untuk apa air hujan diturunkan? Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Maknanya, air itu diturunkan untuk menghidupkan bumi ba'da mautiha, sesudah bumi itu mati. Bumi itu maknanya tanah lah. Baik itu kita kena lihat kejadian asal kita daripada apa? Daripada turab, daripada tanah. Pada ketika itu tanah bila dia nak hidup, mestilah dengan air. Maka ulama mengatakan air itu sifatnya hidup. Kan kita pernah melihat kajian yang dibuat. Kajian yang dibuat. Bila air itu dipuji, akan melahirkan molekul-molekul yang cantik. Bila air itu dikeji, bila dia orang buat kajian, maka air itu akan membentuk dengan molekul-molekul yang tidak cantik. Itu menunjukkan bahawasanya, kata para ulama, air itu hidup. Sehingga kajian yang dibuat kepada air-air yang dibaca dengan ayat Al-Quran, dia tidak sama seperti mana air-air yang tidak dibaca dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka ini kata para ulama, air itu hidup. Dan kita nak sebut juga di sini, kalau kita nak melakukan rawatan, kita mesti menggunakan air hidup. Apa itu air hidup? Air hidup maknanya air yang selain daripada air mati. Apa itu air mati? Air mati itu kata para ulama, pertama sekali, iaitu air mati itu air yang telah dimasak. Sebab itu kalau mengikut kaedah perubatan kita, air yang telah dimasak ini jarang sekali kita buat perubatan. Kerana apa? Molekulnya telah mati. Yang keduanya, air yang bercampur najis, kita tak buat rawatan. Yang ketiganya, air yang campur perisa. Seperti air kosong yang masuk teh, yang ada kopi. Dan juga air-air yang duduk dalam peti ais. Kita bawa keluar daripada peti ais, kita tengok di sebelah dekat botol tu ada dia punya kita kata nampak macam air-air yang keluar itu di sebelah botol air itu, yang itu pun kita tak ambil untuk perubatan. Kerana biasanya molekul-molekulnya telah mati. Selain daripada tiga air ni, semua air itu hidup. Air turun daripada langit, air hujan hidup. Air sungai hidup, air laut hidup, air perigi hidup. Antara air yang hidup perigi, air gau. Kalau kita melihat di dalam sejarah kita, air gau itu mempunyai kandungan mineral yang cukup tinggi. Sehingga air gau itu diletakkan dalam ranking ketiga. Bawah daripada air zam-zam, bawah daripada air yang ada di Perancis, iaitu air Mary yang berada di Perancis. Air yang ketiga itu, mereka mengatakan adalah air gau. Air gau itu berada di mana? Berada di dalam negara kita. Jadi kalau ditanyakan air itu untuk kita buat perubatan, kita baca ayat ni lah. Wallahu anzala minas sama, Allah menurunkan daripada langit ma'an, air. Untuk apa? Fa'ahya bil arda ba'da mautiha, iaitu untuk menghidupkan bumi yang telah mati. Itu yang pertama. Yang kedua Allah sebut dalam ayat ini, surah An-Nahl ayat 66, Allah kata,
Wa inna lakum fil an'am. Dan sesungguhnya pada binatang ternakan itu mempunyai ibrah, la ibrah, mempunyai pengajaran untuk kamu. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Kata Allah dalam Quran, sesungguhnya tentang binatang ternakan ini ada pelajaran bagi kamu, yaitu kami beri minum kamu di antara benda dalam perutnya, di antara tahi dan juga darah. Apa dia? Susu. Sebab itu susu kambing menjadi obat. Untuk apa susu kambing ini? Biasanya kalau orang ada lumpuh, ataupun dia mempunyai penyakit darah tidak lancar. Sebab susu kambing ni bersifat panas. Bila kita minum, dia akan terus melancarkan darah kita. Sebab itu kita tidak pelik dan hairan. Kenapa di kalangan para nabi dan para rasul ini mereka menternak binatang? Ini disebut dengan al-an'am, binatang ternakan, antaranya kambing. Kerana apa? Kami memberi khasiat yang tersendiri. Sebab itu bila kita melihat orang-orang Arab bukan sekadar susu kambing, daging kambing juga mereka makan. Tetapi mereka makan daging kambing tak ada pula kolesterol. Kerana apa? Kerana biasanya orang Arab ini bila dia makan daging kambing, biasanya dia akan makan dengan apa? Dia akan makan dengan bawang. Kerana bawang itu dia akan potong kolesterol. Kita lihat pula dalam negara kita. Kalau kita makan sate sebagai contoh. Terfikirkah dalam pemikiran kita, kenapa dalam sate itu adanya yang disebut dengan bawang merah, ada pula yang disebut dengan timun. Kerana bawang merah itu bersifat membuang ataupun membunuh kolesterol, buang kolesterol. Kemudian kenapa pula kita pakai timun? Kerana timun itu untuk sejuk. Sebab itu bila kita melihat, kalau dalam masyarakat kita Melayu, bila makan sambal belacan mesti kita makan dengan timun. Sebab apa? Sebab timun itu bersifat apa? Bersifat dengan sejuk, tetapi sambal belacan itu bersifat panas. Jadi panas dan sejuk ini akhirnya dapat menyuci perut kita. Itu kaedah perubatan biasalah. Kemudian kita sebutkan lagi, ada ayat ni disebut apa? Susu kambing itu menjadi apa? Menjadi obat yang cukup hebat. Kerana apa? Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab itu tajuk kita ini rahsia berubat melalui Al-Quran. Maknanya kita menggunakan bahan-bahan tertentu yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Itu dah dua kita dapat dalam Quran. Yang ketiga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat 67. Wa min samaratin naqil, dan juga daripada buah kurma. Buah kurma. Bukankah Nabi pernah sebut dalam hadisnya jelas, sesiapa yang makan kurma Nabi selama sebanyak 7 biji satu hari, dia tidak akan terkena sihir. Ini jaminan daripada Allah melaluinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak fikir logik akal kita, makan kurma dengan sihir itu jauh beza dia. Tapi sebab apa? Sebab Allah perintahkan. Sebab itu buah kurma tu bila kita makan sahaja, pertama boleh mengenyangkan kita. Kajian-kajian moden buat hari ini, buah kurma itu bila kita makan buah kurma, dia dapat mengatasi penyakit kencing manis. Kurma bersifat manis, tetapi manis kurma tidak seperti mana gula. Kalau gula biasa yang kita makan, dia tak tepu. Tapi yang ini dia tepu. Menyebabkan pada ketika itu, dia bukan sekadar manisnya itu manis biasa, boleh merawat pula orang yang kena diabetes. Kemudian seterusnya Allah sebut, wal a'na, dan juga buah anggur. Cuba kita tengok buah anggur. Buah anggur yang telah dikeringkan kita namakan kismis. Cuba kita lihat kismis. Peranan kismis ini untuk melancarkan darah, melancarkan darah dan boleh menyebabkan otak kita ini dia akan menjadi lancar. Kita melihat mereka-mereka yang makan benda ni biasanya otak mereka cergas. Kita melihat ada seorang budak yang mendapat 21A dalam SPM baru-baru ni. Bila ditanya rahsia dia, kita tengok rahsianya dia minum susu, dia minum madu, dia makan madu, dalam masa yang sama dia makan kismis. Kita boleh melihat pada hari ini. Sebab itu kita melihat orang-orang Yahudi laknatullah, biasanya pada waktu pagi, kalau anak mereka nak pergi sekolah, mereka akan ambil buah kismis, mereka sumbat dalam mulut anak mereka. Sebab itu anak-anak mereka cerdik. Kita ini jarang kita pakai. Yang kita sumbat nasi lemak, yang kita sumbat roti canai. Sebab itu bila pergi dekat sekolah anak mengantuk dan sebagainya, tidak sama seperti mana orang-orang Yahudi, di mana mereka ini walaupun tidak beriman sepenuhnya, tetapi mereka juga mengambil sebahagian daripada Al-Quran. Jadi wal a'nab itu, kata para ulama, buah anggur itu yang disebut dengan kismis, apabila dikeringkan, maka dia menjadi obat yang luar biasa untuk kecergasan minda kita. Okey, seterusnya dalam ayat 68, sambungan daripada ayat yang kita sebutkan tadi. Ayat 68 Allah berkata, wa auha rabbuka ilan nahli. Allah telah mewahyukan kepada lebah. Anittakhizi minal jibali buyutan. Allah kata, buatlah rumah di atas bukit. Allah wahyu kepada lebah. Allah ilhamkan kepada lebah. Wa minas syajari
wa mimma ya'rishun. Nabi apa tu Allah sebut, Allah wahyu kepada lebah supaya lebah ini buat rumah di atas bukit, kemudian di atas pokok, wa mimma yu'rishun, dan juga di atap-atap rumah. Jadi di sini kata para ulama, lebah itu ada lebah hutan, kemudian ada lebah bukit, dan juga ada lebah yang dibela. Seperti bila orang tanya saya, boleh ataupun tidak lebah bela dijadikan perubatan? Boleh, sebab Allah ada sebut dalam Quran. Dalam Quran Allah ada sebut, lebah yang pertama Allah kata lebah di bukit. Ini lebah yang first class, sebab susah nak dapat dia. Yang kedua lebah hutan, yang ada di pokok-pokok. Kemudian yang ketiganya iaitu lebah yang mana yang disebut dengan yang dibuat oleh manusia, yang dibikin oleh manusia, yang disebut dengan lebah bela. Kesemuanya menjadi obat. Semuanya menjadi obat. Jadi bila kita melihat dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, sudah hadirin yang dirahmati Allah, kita melihat kalau dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan beberapa bahan yang boleh digunakan untuk kita merawat. Seperti mana bahan-bahan yang kita sebutkan tadi. Dan kita melihat lagi di antara bahan-bahan yang terpenting yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah habdatus sauda. Sampai ada kajian khusus berkenaan dengan habdatus sauda. Kerana habdatus sauda itu bila dicampur dengan madu, maka habdatus sauda itu bersifat dan bertindak sebagai antibiotik. Tapi pada hari ini kita melihat apa-apa yang disarankan dalam Al-Quran, apa-apa yang disarankan oleh agama, biasanya kita tidak akan mengambil peduli. Kerana apa? Kerana keyakinan kita itu kepada Al-Quran dan keyakinan kepada Allah dan Rasul itu tersangat lemah. Sebab itu pada hari ini kita cuba mencungkir rahsia dalam Al-Quran. Kalau umat Islam menggunakan benda-benda ini sahaja, insya-Allah dia dapat merawat darah dia dapat merawat saraf dia dapat merawat pernafasan dia. Jadi apabila dirawatkan semua itu, insya-Allah dianya akan mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima berkenaan dengan syifa ini, Allah sebut wa iza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila sakit, hanya Allah lah yang menyembuhkan. Ayat ini kita boleh guna untuk zikir. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Bila kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Dalam ayat yang terakhir Allah sebut qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa. Allah mengatakan dia iaitu Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk dan Al-Quran itu adalah merupakan penawar. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, ada 6 ayat yang Allah sebut berkenaan dengan syifa. Yang mana kita boleh merawat penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badan kita ini dengan menggunakan ayat-ayat ini. Jadi ini adalah merupakan rahsia Al-Quran yang cukup hebat. Jadi kita dah bincang berkenaan dengan bahan. Dan juga kita telah berbincang berkenaan dengan ayat-ayat syifa. Daripada satu sudut lagi yang saya nak bincangkan, rawatan melalui Al-Quran itu, iaitu dengan bacaan Al-Quran. Kalau tadi saya berbincangkan daripada sudut bahan. Sekarang saya nak bincangkan daripada sudut apa? Daripada sudut ayat bacaan itu sendiri. Yang kita sebut dengan apa? Yang kita sebut dengan Ruqyah Jibril. Jadi kalau orang tanya kepada kita, bolehkah ayat Al-Quran itu digunakan sebagai jampi ataupun bacaan untuk merawat orang? Kita jawab boleh. Kerana apa? Kerana Nabi SAW pernah mendapat beberapa bacaan daripada malaikat Jibril, daripada ayat-ayat tertentu yang disebut dengan Ruqyah Jibril. Jampi Jibril yang diajar oleh Jibril pada Nabi SAW yang digunakan untuk apa? Untuk melawan makhluk-makhluk halus, untuk dijadikan benteng. Jadi kita akan melihat satu lagi aspek yang disebut Al-Quran itu akan menjadi penyembuh. Okey, kita nak bincang sikit. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi penyembuh yang saya sebutkan itu, iaitu bacaan asas dalam rawatan kita. Jadi maknanya mereka yang terlibat dalam bidang rawatan kita ini, khususnya rawatan Islam yang kita bawa pada hari ini, ayat-ayat Al-Quran ini mereka perlu baca. Maknanya kalau nak baca pada air, nak baca pada madu, nak baca kepada susu kambing, ayat ini mesti kena baca, dicampurkan pula dengan 6 ayat syifa. Jadi kita baca. Jadi bagaimana cara kita nak baca supaya ayat itu akan lebih berkesan? Ini satu persoalan. Sebab kadang-kadang orang tanya Ustaz, dia tanya saya, dia kata Ustaz, saya dah baca dah ayat kursi. Bukan sekadar ayat kursi yang saya baca, ayat-ayat meja pun saya baca. Saya pun terkejut. Mana ada ayat meja ni? Rupa-rupanya yang disebut dengan ayat kursi yang jadi ayat meja tu, maknanya ayat kursi yang dibaca sebanyak mungkin. Tapi kesan kepada makhluk halus itu tidak ada. Saya tanya kepada dia, di mana awak ambil bacaan-bacaan ayat kursi ni? Dia kata, saya tengok melalui ibuku lah Ustaz.
Jadi saya sebut kepada mereka, kalau awak membaca ayat kursi melalui buku, bacaan awak itu tidak sah. Kerana Al-Quran itu wajib kita belajar secara musyafahah. Apa musyafahah? Musyafahah maknanya kita belajar daripada mulut ke mulut. Maknanya orang tu mesti ada di depan kita. Yang disebut kita belajar secara talaqi. Tak boleh bacaan Fatihah itu ataupun ayat Quran itu ataupun kita belajar Quran, kita belajar melalui tape, tak boleh. Kadang-kadang kita belajar melalui CD dan sebagainya, tak boleh. Daripada sudut ilmu memang kita dapat. Ilmu-ilmu tajwid dalam tu memang kita dapat. Tapi daripada sudut bacaan itu tidak sah, tidak sampai, kata para ulama. Kerana dia mesti melalui jalur yang disebut dengan sanad. Sanad itu maknanya kita ambil mesti daripada mulut ke mulut. Macam kita nak sembahyang Jumaat lah. Boleh ataupun tidak ustaz, kita nak sembahyang Jumaat secara live. Kan hari Jumaat ada dibuat live. Kita tak payah pergi ke masjid, kita pasang kita punya TV kita nampak imam duduk tengah sembahyang, waktu yang sama, maknanya kalau pukul 1, waktu yang sama, adakah sah sembahyang kita? Tidak sah. Begitulah juga dengan bacaan. Itu yang pertama. Bacaan Al-Quran mesti melalui musyafahah, yang kedua mesti bertalaqi, yang ketiga mesti mendapat sanad. Sanad ni maknanya keizinan untuk kita baca. Seperti mana yang diambil oleh Rasulullah daripada Jibril, kemudian para sahabat ambil kepada Rasulullah, tabi'in ambil kepada sahabat, tabi'in mengambil kepada at-tabi', sampailah kepada kita melalui jalur yang disebut dengan sanad. Jadi bacaan-bacaan yang macam ni perlu kita ambil, perlu kita berguru. Kalau kita tidak berguru, kadang-kadang boleh juga memberi kesan yang tidak baik kepada kita. Jadi rahsia perubatan Islam yang boleh kita melihat melalui bacaan. InsyaAllah kita akan sediakan satu lagi slot berkenaan dengan apa? Kaedah ruqyah, kaedah jampi Jibril itu, bagaimana cara untuk kita baca, di mana perlu kita niat supaya bacaan kita itu memberi kesan seperti mana yang diajar oleh para ulama kita. Maka apabila kita gunakan benda ini, menyebabkan makhluk halus itu akan merasa takut. Kerana apa? Kerana bacaan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya dalam perempuan yang dirahmati Allah, rahsia rawatan melalui Al-Quran ini juga, kita boleh menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai benteng kita. Contoh, kita menggunakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buat rawatan kita. Boleh ataupun tidak ustaz? Kita nak baca ayat ni sebanyak mungkin boleh. Kerana Allah suruh kita berzikir dengan nama-namanya. Allah suruh kita berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau hari ni orang kata tak boleh, kamu nak zikir ribu-ribu, siapa yang kata tak boleh? Sebab sewajarnya dan seharusnya sebagai seorang Islam ni dia banyak kena menyebut nama Allah. Kalau dia nak sebut Bismillahirrahmanirrahim, boleh, tak jadi masalah. Dia nak sebut Bismillah dengan nama Allah. Apa tu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang memberi penyembuhan, boleh. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Kita menggunakan salah satu daripada nama Allah apabila kita berdoa. Apa dia dalil dalam Al-Quran? Ada Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah kata dengan nama-nama Allah kamu boleh berdoa dengannya. Jadi bila kita guna bismillah, hari ini dalam masyarakat kita ada bismillah 5, ada. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirkafi, Bismillahirma'afi, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Boleh kita namakan dengan Bismillah 5. Maknanya Bismillah itu asalnya Bismillah, yang belakang itu sifat-sifatnya kita guna. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah sifat. Allah itu zat. Kita guna sifat Allah pemurah dengan penyayang, boleh. Kita guna sifat Allah asy-syifa, Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Kata para ulama, kita banyaklah menggunakan ayat Al-Quranul Karim. Sebab itu saya ingin menyatakan yang terakhir ini, rahsia dalam rawatan, kita boleh menggunakan ayat Al-Quran ini untuk kita menjadikan benteng, dalam arti kata mentaqarrabkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya benteng yang amat berguna kepada kita, iaitu solat, sembahyang. Sebab itu dalam rawatan kita, biasanya bila orang rawat melalui rawatan Islam ni, dia mesti kena sembahyang. Kalau dia datang pada kita, dia kata ustaz saya ni tak mau sembahyang, kita saja nak rawat saja, kita kata kepada mereka pergilah cari tempat lain. Sebab apa? Sebab penyembuhan ni tak ada kepada saya, penyembuhan ini ada pada Tuhan saya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak sendiri tidak mengikut apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah firman dalam Al-Quran, maka penyembuhan itu tidak ada, hanya sia-sia dan membuang masa sahaja. Jadi kita menganjurkan supaya orang sembahyang, dan sembahyang yang paling hebat ni adalah sembahyang secara berjemaah, membina kekuatan spiritual kita. Yang keduanya sembahyang pada waktu malam. Baik itu kita sarankan.
Mereka yang betul-betul sakit supaya mereka mengamalkan sembahyang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sembahyang itu as-sihah kata Nabi. Orang yang sembahyang itu pasti akan mendapat kesihatan. Kemudiannya yang keduanya kata para ulama, orang yang sembahyang itu terutamanya sembahyang malam, Allah akan memberi energi. Allah akan memberi kekuatan kepada mereka, khususnya kekuatan dalaman. Sembahyang-sembahyang yang hebat antaranya qiyamul lail, sembahyang pada waktu malam. Walaupun 2 rakaat, tapi Allah memberi kekuatan luar biasa. Bila kita sebut qiyamul lail ni, jangan kita anggap yang duk buat setahun 2 kali tu. Yang mula daripada pukul 3 habis pukul 5 tu. Kalau macam tu penatlah kita nak buat. Memadai kata para ulama, kita buat sembahyang qiyamul lail ni 2 rakaat cukup. Kita bangun, kita buat 2 rakaat tu, paling cepat kita buat 5 minit. Cepat lagi 2 minit kita buat. Memadai kerana kita bangun malam memberi energi, memberi kekuatan dalaman kepada kita. Dan solat secara berjemaah memberi kekuatan kepada kita. Yang ketiganya iaitu zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami nak zikir dengan apa ustaz? Banyak zikir yang boleh kita zikir. Kita paling tak ada pun zikir la ilaha illallah, dah cukup. Maknanya kita nak memasukkan hanya Allah lah sahaja yang duduk dalam hati kita, kepada Allah sahajalah yang kita mohon pertolongan. Itu zikir yang boleh kita buat. Ataupun kita nak buat yang paling mudah, bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita nak buat pohon perlindungan pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita buat 3 benda ini dengan penuh rasa iman dan takwa pun sudah cukup. Kalau kita nak lebih daripada itu, kita bacalah al-maksurat. Kita bacalah ayat-ayat Al-Quran yang telah disusun oleh para ulama. Untuk apa? Untuk membentengkan diri kita daripada gangguan-gangguan makhluk halus. Kemudian yang terakhirnya disebut sebagai benteng kita dalam rawatan. Selain daripada kita sembahyang, kita zikir, kita juga perlu membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhirnya, yang keempat, janganlah kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dapat kita lihat pada hari ini. Rahsia rawatan melalui Al-Quran dengan Al-Quran memberi makna bahawasanya rawatan kita ini mengikut panduan yang ada dalam Al-Quran. Bil Quran, maknanya dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran. InsyaAllah dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, segala penyakit dapat diatasi apabila kita meletakkan Al-Quran itu di hadapan kita. Maka benarlah seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, sesiapa yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, nescaya Al-Quran itu akan memandunya, Al-Quran itu akan menjadi imam kepadanya, menjadi imam dan memandunya sampailah ianya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran itu akan menolaknya sampailah dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang terakhir ingin saya nyatakan di sini, Nabi menyebut di dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi kata, sesungguhnya kamu tidak akan sesat abadan, selama-lamanya, selagi mana kamu berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rawatan Islam ini kita mengenengahkan perubatan yang menggunakan Al-Quran, perubatan yang menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam konsep hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia ada 2 konsep yang kita pegang. Satu konsep, kalaulah benda itu Nabi suruh. Macam Nabi kata, alaikum bisyafa'aini al-Quran wal asa. Itu Nabi suruh. Nabi kata, berubatlah kamu dengan 2 benda. Satu dengan Quran, kedua dengan asal. Maknanya dengan madu. Itu yang Nabi suruh. Maka kita akan buat. Satu lagi konsep yang kita bawa, walaupun Nabi tidak suruh, tetapi tidak ada dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut, maka kita akan buat. Contoh, dalam rawatan kita, kadang-kadang kita ada mandi menggunakan 5 purut. Tidak ada pun dalam hadis Rasulullah SAW yang suruh, tetapi kita jangan lupa, tidak ada juga hadis yang menegah kita daripada kita melakukan. Jadi tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat, ada 4 perkara yang kita guna dan terima pakai dalam perundangan kita untuk kita merawat. Pertamanya Quran, yang kedua hadis Nabi SAW, yang ketiganya ijma' para ulama, yang keempatnya kita menggunakan qiyas. Maknanya kalau kita guna 5 purut, kita qiyaskan kepada garam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita balik kepada Allah dan Rasul. Marilah sama-sama kita meletakkan rawatan Islam ini sebagai rawatan utama sebelum kita pergi kepada rawatan-rawatan yang lain, kerana hanya dengan Al-Quran sahajalah
yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi umat yang terakhir, dan Al-Quran itu satu benda mukjizat yang amat luar biasa, dapat mengubati penyakit jasmani dan penyakit rohani dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kita bicarakan. Moga-moga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir ini, marilah sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azim sultani. Allahumma aftah alaina abwaabal barakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu keberkatan untuk kami. Allahumma aftah alaina abwaabasy syifa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu penyembuhan untuk kami. Allahumma aftah alaina abwaabal ilaj. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah pintu pengobatan untuk kami. Allahumma aftah alaina abwaabad dawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu ubat-ubatan untuk kami. Allahumma aftah alaina abwaabar rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu kerahmatan untuk kami. Allahumma aftah alaina abwaabas sihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu kesihatan untuk kami. Allahumma aftah alaina abwaabas salamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu keselamatan untuk kami. Allahumma aftah alaina abwaabal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu syurga untuk kami. Ya Allah, biqadrikal azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.